Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi murid-murid. Diharap kamu semua berada dan dalam keadaan sehat. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah menjawab soalan pemahaman, yaitu penulisan. Menjawab soalan pemahaman bagian penulisan. Untuk itu, mari kita lihat buku teks, buku teks bahasa Melayu jilid 2 dalam muka surat 37. Mari semua coba lihat buku teks jilid 2 muka surat 37 dengan tajuk Amalan Hijau dalam Kehidupan. Tajuk dia Amalan Hijau dalam Kehidupan. Jadi sebelum itu kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan amalan hijau. Maksud amalan hijau ialah sesuatu aktiviti yang dilakukan dan boleh memelihara alam sekitar, alam sekitar daripada berlakunya pencemaran. Itu maksud amalan hijau. Cikgu ulang semula. Maksud amalan hijau ialah sesuatu aktiviti yang dilakukan untuk memelihara alam sekitar. Bila nak pelihara alam sekitar itu dah tentulah kita nak pastikan alam sekitar itu supaya tidak tercemar. Jadi apakah aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar? Jadi kita lihat buku teks Amalan Hijau dalam Kehidupan. Sebelum ini cikgu dah beritahu kamu apakah yang dimaksudkan dengan amalan. Amalan ini ialah kebiasaan ataupun perkara yang selalu dilakukan. Kita lihat bersama. Keluarga Ellis mengamalkan beberapa amalan hijau dalam kehidupan mereka. Ini cerita keluarga Ellis, di mana dia mengamalkan beberapa amalan hijau dalam kehidupan mereka. Amalan hijau cikgu dah beritahu tadi, aktiviti untuk memelihara alam sekitar. Yang pertama, Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga di dapur. Jadi Ibu Alice dia menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga. Maksudnya peralatan elektrik yang tidak menggunakan tenaga yang banyak. Peralatan elektrik cekap tenaga. Ini maksudnya untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Yang boleh, kalau penggunaan tenaga terlalu banyak, maka alam sekitar kita boleh tercemar. Itu Ibu Alice. Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga di dapur boleh menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Apakah peralatan elektrik yang biasa digunakan di dapur? Di dapur, contohnya rice cooker ataupun periuk nasi elektrik.
ya, cerek elektrik, kuali elektrik, ya, peralatan untuk membuat kue dan sebagainya lah. Itu Ibu Elis, macam mana dia mengamalkan amalan hijau dalam kehidupan seharian. Okay. Kita lihat pula yang kedua, abang sepupu Elis menaiki kenderaan awam ke tempat kerja. Abang sepupu Elis menaiki kenderaan awam ke tempat kerja. Maksudnya, abang sepupu Elis ini tidak menaiki kenderaannya sendiri. Dia menaiki kenderaan awam. Kenderaan awam ni contohnya taksi, bas, kereta api, komuter ya, macam kereta api itu kenderaan awam. Grab. Jadi dia tidak membawa kenderaannya sendiri ke tempat kerja, dia menaiki kenderaan awam. Jadi bila abang sepupu Elis menaiki kenderaan awam ke tempat kerja, maka ianya dapat mengurangkan pencemaran alam. Dia mengurangkan pencemaran alam kerana kurang asap kenderaan. Kalau banyak kenderaan di jalan raya, maka asap akan banyak di jalan raya. Maka akan berlakulah pencemaran udara, pencemaran alam. Jadi udara kita tidak sehat. Kalau kurang kenderaan di jalan raya, kuranglah asap yang berada di jalan raya, yang berada di udara. Maka udara kita kuranglah tercemar. Jadi cara nak mengurangkan kenderaan di jalan raya, contohnya tadi abang sepupu Elis ni dia tidak membawa kenderaannya ke tempat kerja. Dia naik kenderaan awam, naik bas ke, naik taksi ke, dan sebagainya lah. Itu cara abang sepupu Elis mengamalkan amalan hijau dalam kehidupannya. Ya, okey. Yang ketiga, Pakcik Elis menggunakan baja kompos di kebunnya. Okay, Pakcik Elis menggunakan baja kompos di kebunnya. Okay. Jadi baja kompos ni ialah baja organik ataupun dihasilkan daripada sisa-sisa tumbuhan ataupun sisa-sisa haiwan yang tidak digunakan lagi, dikumpulkan untuk dijadikan baja, nama dia baja kompos. Sisa tumbuhan. Maksud sisa tumbuhan ni ialah contohnya kalau kita tanam jagung, yang kita ambil adalah tongkol jagung tu, buah jagung. Jadi pokok jagung kita tak guna. Jadi pokok jagung ni tadi bila ditebang, kita jadikan dia baja kompos. Okay, kita letakkan di satu tempat, kemudian biar dia hancur. Dia akan hancur sendiri. Dia akan jadi
yang boleh dilakukan di dalam kehidupan, ya. Activity yang dilakukan yang boleh, ya, yang boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar, ya. Jadi pencemaran ini boleh berlaku sama ada di udara, dalam air, ataupun di darat. Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran darat, pencemaran bunyi, ya. Contoh lain mungkin penggunaan beg kertas apabila pergi membeli belah. Itu salah satu contoh aktiviti yang boleh mengurangkan pencemaran, ya, penggunaan beg kertas apabila pergi membeli belah, ya, tidak menggunakan beg plastik. Sebab plastik ini bila dibuang, ianya kita kata dia lambat reput ataupun tidak reput, dan ia boleh menyebabkan pencemaran, pencemaran daratan. Kalau dibuang ke dalam laut, dia boleh mencemarkan air, dan hidupan yang ada dalam laut itu mungkin akan mati, ya. Itu diantara amalan-amalan hijau yang boleh dilakukan. Baik. Jadi sekarang ini kita lihat beberapa soalan, ya, yang perlu dijawab berdasarkan apa yang kita bincangkan di atas tadi. Jadi pemahaman kamu adalah sangat penting untuk menjawab soalan-soalan ini. Jadi kalau kamu tidak paham, kamu tidak boleh jawab nanti. Oke? Baik, kita lihat soalan nombor 1. Satu, ya. Apakah yang diamalkan oleh keluarga Alice? Apakah yang diamalkan oleh keluarga Alice? Jadi keluarga Alice dia mengamalkan, jawabannya ada di sini. Jawabannya ada di situ. Jadi jawabannya ialah keluarga Alice mengamalkan beberapa amalan hijau dalam kehidupan mereka. Nah, itu jawabannya yang kamu kena tulis di sini. Apakah yang diamalkan oleh keluarga Alice? Jadi kamu tulis di sini, keluarga Alice mengamalkan beberapa amalan hijau dalam kehidupan mereka. Itu jawabannya. Oke, jawaban. Ya. Nomor 2. Ya, soalan nomor 2. Mengapakah Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga? Mengapa Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga? Ini. Mengapa? Untuk jawabannya ini. Untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Ini jawabannya. Tapi kamu mesti jawab dalam ayat yang lengkap. Maksud cikgu ayat lengkap ialah jawaban kamu mesti bermula dari sini. Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga. Lepas itu baru sambung ini.
supaya menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Kamu sini. Itu jawaban yang tepat dan lengkap. Kamu tidak terus jawab menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Tidak terus jawab macam tu. Mesti ayat kamu bermula dari sini. Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga supaya menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Itu jawabannya. Yang akan kamu tulis di sini. Ya, itu nomor 2. Oke, nomor 3. Setujukah kamu bahwa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra? Mengapa? Kamu setuju atau tidak? Aktiviti yang dilakukan oleh keluarga Alice ini dapat mewujudkan alam yang mesra, yang selamat lah. Yang selamat. Kalau kamu setuju, mengapa? Mengapa? Oke, mengapa? Baik. Jadi kalau kamu setuju, kamu tulis ya. Ya, saya bersetuju. Saya bersetuju bahwa amalan keluarga Alice ini dapat mewujudkan alam yang mesra. Diulang bunda. Ini jawab ya. Ya, saya bersetuju. Lepas tu sambung kat sini. Saya bersetuju bahawa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra. Lepas tu sambung lagi kerana apa? Ataupun sebagai contoh, tindakan sepupu Alice, kita boleh ambil sini. Tindakan sepupu Alice menaiki kenderaan awam ke tempat kerja dapat mengurangkan pencemaran alam kerana kurang asap kenderaan. Kemudian tindakan Pakcik Alice menggunakan baja di kebunnya dapat mengurangkan penggunaan bahan kimia. Itu jawapannya. Ataupun kamu ambil satu je ni pun boleh. Ya, saya bersetuju bahawa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra. Sebagai contoh, abang sepupu Alice menaiki kenderaan awam ke tempat kerja. Dengan ini, ia membantu mengurangkan pencemaran alam kerana kurang asap kenderaan. Contohnya jawapan macam itu. Oke. Udara akan menjadi lebih bersih dan nyaman. Contohnya. Oke, itu nombor 3. Oke, nombor 4. Nah, ini kamu sendirilah. Jelaskan amalan hijau yang kamu amalkan. Apakah amalan hijau yang kamu telah amalkan, ataupun yang boleh kamu amalkan? Oke. Contohnya, amalan hijau, ataupun di antara amalan hijau yang saya amalkan ialah penggunaan beg kertas
semasa pergi membeli belah, ya, di kedai ataupun di pasar raya. Oke, dengan ini boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar. Contoh, ataupun antara amalan hijau yang saya amalkan termasuklah menggunakan air hujan untuk menyiram pokok bunga. Ya, kamu gunakan air hujan untuk menyiram pokok bunga. Dengan cara ini kamu boleh mengurangkan penggunaan air, menjimatkan penggunaan air. Oke? Sebab tujuan amalan hijau ini bukan semestinya kita nak mencegah pencemaran alam sekitar saja, ya. Maksudnya kita boleh contohnya mengurangkan penggunaan air daripada membazir, ya, untuk mencegah pembaziran air, untuk mencegah pembaziran elektrik. Itu di antara amalan-amalan hijau. Jadi kalau kita nak mengurangkan pembaziran penggunaan air, kita boleh gunakan air hujan untuk menyiram pokok, ya. Ataupun kalau sebelum ini cikgu beritahu, jangan mandi terlalu lama. Itu diantara contoh amalan hijau yang boleh kamu lakukan, karena mandi terlalu lama itu boleh membazirkan banyak air. Jadi kamu beritahulah. Oke, kamu mula di sini, ya. Di antara amalan hijau yang saya amalkan, kamu ini tukar saya, ya, sebab ini dia soal kamu. Amalan hijau yang saya amalkan ialah apa dia? Ialah mandi tidak terlalu lama. Itu contoh. Supaya dapat menjimatkan penggunaan air. Oke? Jadi cikgu harap kamu paham. Paham tajuk hari ini, amalan hijau dalam kehidupan, dan kamu paham cara untuk menjawab soalan-soalan ini, soalan pemahaman ini. Ya. Jadi nanti kamu buat latihan dalam buku tulis. Oke, latihan yang ini. Nah, tulis dalam buku tulis, ya. Salin soalan ini dan jawabannya sekali dalam buku tulis. Dalam buku tulis bahasa Melayu. Oke. Jadi, saya harap kamu dapat menyiapkan tugasan ini dengan baik. Oke. Jadi cikgu rasa untuk pembelajaran hari ini setakat ini saja, dan cikgu harap kamu dapat membuat tugasan itu, ya. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat maju jaya.